Okey. Okey, untuk itu kita mulakan dengan bacaan doa belajar. Mulakan bersama-sama kita baca serentak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Kita tengok apa yang patut kita sentuh hari ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni saya nak, kalau tak nampak apa yang saya share, boleh tegur saya Boleh tak? Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh ya. Okay, hari ni kita nak review review secepat yang mungkin buku teks muka surat 63 sampai 68. Okay. Okay, kita akan review laju-laju lah Sebab ini kita dah belajarkan, jadi kita tak payah lama-lama. Muka surat 63 sampai 68. Okay, ni pertama yang kita akan buat. Yang kedua, kita akan sentuh slot buku teks yang kita belum sentuh. Contohnya slot kunci ilmu. Ataupun spektrum ilmu. Tapi spektrum ilmu tak ada dalam tajuk jihad dalam Islam ni. Okay, dan yang ketiga, kita akan bincang jawapan latihan. Okay. Jawapan latihan ni pun kita akan bincang selaju yang mungkin. Sebabnya saya dah siapkan dah skema dia. Jadi kamu rujuklah nanti. Okay, jadi kita pergi nombor 1 dulu. Okay. Nombor 1 Okay, kita nak pergi tengok muka surat 63. Okay. Yang ni bacaan hadis Okay. Bacaan hadis kamu dah dapat belum? Kamu tengok tak video saya yang ni? Dah baca belum? Sekejap saya share bacaan yang ni. Tak keluar. Okey, tunggu kejap. Lambat line. Okey, dengarkan dan semak Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan hadis yang ketiga, jihad dalam Islam. Bacaan hadis yang ketiga, jihad dalam Islam. Buku teks, muka surat 63. Buku teks, muka surat 63. Dengarkan bacaan ustazah dan semak. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala thumma ayyu qala birrul walidaini qala thumma ayyu qala al-jihad fi sabilillah. Ulangan hadis jihad dalam Islam. Okey, dengar dah bacaan hadis tu. Semak tak? Dengar tak? Tadi masa saya pamit tadi, awak buka tak buku teks? Dengar tak? Tak. Dengar. Dengar
Okey, kalau dengar tu maksudnya kita dah cover dah cara nak membaca teks hadis. Okey, seterusnya kita sambung balik yang tadi. Okey, mari kita tengok. Okey, terjemahannya saya dah share dalam latihan live worksheet. Masih ingat lagi latihan worksheet tu? Nanti kita akan tunjuk kemudian. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada ni, slot ni, cetusan minda ni. Okey, saya nak minta Ruzain baca cetusan minda ni. Ruzain. Baca ya. Tak respon, saya duduk je lah macam ni Ruzain, ada problem tolong bagi tahu saya dekat ruangan ni. In call messages tu. Dekat ruangan Kita chat tak ada baca. Tak boleh baca, okey. Tak boleh baca, ikut saya baca boleh? Okey, Boleh. saya tunjuk Tahu kan kat mana saya baca ni kan? Boleh tengok buku teks sendiri, boleh? Boleh. Boleh. Okey, muka surat 63 dah buka? Dah. Okey, ikut saya Cetusan minda. Cetusan minda. Boleh ikut? Tak boleh ikut ke? Please follow saya. Cetusan minda. Cetusan minda. Ya. Okey, cetusan minda ada soalan pertama Okey, soalan pertama ia berbunyi, mengapakah ikut Mengapakah solat solat berada di tempat pertama dan paling disukai Allah. Okey, yang mana awak baca tadi? Yang ni Okey, tu yang awak baca tadi. Mengapakah solat berada di tempat pertama dan paling disukai Allah? Kat mana tempat pertama? Tempat pertama dalam hadis. Ya, bila Abdullah ibni Mas'ud tanya, apakah amalan yang paling disukai Allah? Yang mula-mula Rasulullah jawab ialah as-salatu ala waqtiha. So, solat ialah amalan pertama yang disebut oleh Rasulullah. Yang mana amalan yang paling dicintai Allah ialah amalan solat di awal waktu. Okey, boleh tak Ruzain? Boleh ke Ruzain? Ruzain ke saya suruh tadi? Saya pun lupa dah. Okey, boleh ya? Okey, thank you Ruzain. Okey, seterusnya cetusan minda yang kedua. Saya akan bacakan soalan yang kedua ni. Okey? Okey, bunyinya. Bagaimanakah anda mengurus masa agar dapat menunaikan solat pada awal waktu? Okey, ini cetusan minda yang ditanya untuk kita menjawabnya secara pendapat sendiri. Okey, jadi kita akan sentuh nanti dalam subtopik seterusnya. Okey, ini pengertian jihad. Okey, boleh baca dekat nota. Kemudian kita ada kelebihan berjihad di jalan Allah. Kemudian ada hadis galakan berjihad. Okey, hadis galakan berjihad ni saya dah masuk dalam nota. Kat mana kedudukannya dalam nota? Ada, ni dia dalam subtajuk D. Okey, dalam subtajuk D. Okey, ni dia.
Ini adalah kedudukan hadis galakan berjihad. Ya, yang saya tanda ni. Yang ini ni dia. Yang ni okey. Saya masukkan dalam nota. Okey, hadis galakan jihad. Okey, mari kita tengok hadis galakan jihad. Daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, okey, nota lengkapkan ya. Yang saya tanda-tanda hijau ni adalah jawapan kepada tempat kosong yang perlu kamu lengkapkan. Okey? Okey. Memberikan jaminan bagi sesiapa yang berjihad di jalannya. Ya. Jaminan apa? Jaminan orang yang keluar rumah kecuali untuk berjuang dan menegakkan kalimahnya bahawa dia akan sama ada dimasukkan ke dalam syurga atau Allah akan kembalikan dia ke rumahnya dengan membawa pahala mahupun harta rampasan perang. So ini berjihad dalam kategori apa ni? Ini jihad kategori apa? Jihad menegakkan kalimah Allah. Ya. Sebabnya sahabat dulu berhadapan dengan penentangan daripada orang kafir yang tak izinkan Islam disebarkan. Jadi siapa yang keluar rumah menegakkan kalimah Allah dengan berjuang, sama ada dia masuk syurga atau dia dapat kesenangan berbentuk pahala dan harta, iaitu harta rampasan perang apabila dia pulang ke rumah. So sama ada syahid ataupun pulang ke rumah dengan selamat. Okey, kalau syahid, syurga. Kalau selamat, dapat pahala dan dapat harta rampasan perang. Maksudnya, dengan berperang pun boleh dapat sumber rezeki. Ini untuk kategori jihad menentang musuh Islam. Okey? Okey, seterusnya kita review lagi sekali buku teks. Okey, kita ada jenis-jenis jihad. Ni semua saya dah masukkan dalam nota. Okey, kemudian dialog ni ini adalah dialog jenis-jenis jihad. Contoh saya tunjuk kat sini Bila Ustaz Malik ni nama watak dalam cerita ni, saya tak tahu lah perasan ke tak. Bila Ustaz Malik dengan Anas berbincang, mereka berbual Okey, tengok Anas tanya, sekiranya negara kita aman, bagaimanakah cara kita beramal dengan hadis yang menyuruh kita berjihad, Ustaz? So keadaan aman, adakah perlu lagi jihad peperangan? Jadi Ustaz Malik pun jawab, lapangan jihad adalah luas. Ya. Jihad itu bukan hanya menentang musuh dengan senjata saja. Ada jihad ilmu dan ada jihad ekonomi. Okay? So dia pun berbual dan jihad ekonomi pula dibincangkan oleh Ustazah Salwa dengan Anisah. Okay? Okay, yang ini yang dua ni berbincang tentang jihad ekonomi. Okay, bila saya buat nota, saya transfer balik jadual ni. Saya transfer balik jadual tu kepada bentuk ini. Subtajuk F. Okey? Subtajuk F. Tolong refer nota saya, subtajuk F. Jenis-jenis jihad dan caranya. Okey? Jenis pertama, menentang musuh yang bersenjata. Okay, caranya menyertai angkatan tentera lah. Jenis jihad yang kedua ialah jihad ilmu. Okay, ni dia belajar bersungguh-sungguh untuk beramal dan berbakti. Lengkapkan tempat kosong pada nota kepada umat Islam. So, macam mana cara nak jihad dengan ilmu? Belajar bersungguh-sungguh. Okay? Untuk beramal dan berbakti kepada umat. Okay? Cara yang kedua, menguasai pelbagai jenis ilmu untuk mengembalikan kegemilangan umat. Itu cara jihad dengan ilmu. Kemudian jenis jihad yang ketiga, kita ada jihad ekonomi. Berusaha menguasai sistem ekonomi. Dengan macam mana nak menguasai sistem ekonomi? Dengan melibatkan diri dalam perniagaan, bukan hanya menjadi pengguna. Okay, isi tempat kosong ni Yang saya highlight ni adalah perkataan yang patut kamu masukkan jawapan ke dalam tempat kosong pada nota yang saya dah hantar dalam grup. Okay, kemudian cara jihad ekonomi yang kedua, melibatkan diri dalam bidang perniagaan supaya perniagaan umat Islam rancak.
Okey, kemudian cara jihad ekonomi yang ketiga, boleh kita membeli saham koperasi Islam untuk memperkembangkan pelaburan Islam. Macam dalam bentuk konteks kamu sebenarnya boleh beli saham koperasi sekolah. Belilah RM10 ke RM20 ke. Jumpa dengan cikgu koperasi, tanya macam mana nak beli saham koperasi. Nanti dia akan bagi borang apa semua kan. So hujung tahun akan dapat dividen Dividen dia tak banyak tau. Kadang-kadang RM2, kadang-kadang RM5 macam tu. Tapi bila kita menyertai saham koperasi, bermaksud kita sedang berjihad ekonomi. Itu antara cara kita, bentuk-bentuk yang boleh kita usahakan untuk kita berjihad dalam sektor ekonomi. Okey, boleh? Okey, kita balik semula kepada buku teks. Saya harap kamu follow saya ni walaupun kamu diam tu. Okey, kemudian kita dah sampai kepada pengajaran hadis, iaitu subtajuk yang terakhir Okey. Yang keenam lah, subtajuk yang keenam. 6 ke 7 A, B, C, D, E, F, G. G, subtajuk yang ke-7. So, semua sekali subtajuk yang ada dalam tajuk jihad dalam Islam ni, semua sekali ada 7 subtajuk. Ataupun 7 tajuk kecil. Okey, seterusnya saya nak bawa awak pergi dekat ruangan kunci ilmu kat sini. Kita tak sentuh kan dalam ni. Okey, saya baca di sini Okey, ni tentang jihad ekonomi. Ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi. An Abi Sa'id an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tajiru saduq al-amin at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Okey, sekali lagi at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Okey, terjemahannya daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, peniaga yang benar dan amanah at-tajir peniaga. Sorry, saya pakai pen halus sikit. Okey. Okey, at-tajir peniaga, as-saduq yang benar, al-amin yang amanah. At-tajiru saduqul amin, peniaga yang benar dan jujur, akan bersama-sama dengan para nabi, orang benar dan para syuhada dalam syurga peniaga yang baik, jujur, amanah akan ditempatkan di dalam syurga bersama-sama nabi, para nabi. Nabiyin di sini para nabi bukan seorang, bukan Nabi Muhammad saja. Ramai-ramai nabi yang 25 tu. Wasiddiqin dengan orang-orang yang benar dan wasyuhada para ahli syahid okey. Itu antara pahala yang kita dapat bila kita berjihad dalam sektor ekonomi. Okey, pengajaran hadis. Okey. Kita tengok hadis kat sini apa Ayul amalu ahabu ilallah as-salatu ala waqtiha. Okey, ni tak ada apa. Ni hadis yang kita bincang tadi. Okey, habis kita review slot-slot dalam buku teks yang kita tak sentuh masa kita buat nota. Tunggu dia muncul kejap. Okey, jadinya kita dah habis yang kita dah habis yang kedua. Okey, sekarang kita nak bincang jawapan latihan Okey, jawapan latihan bawah sekali. Saya harap kamu dah sedia dengan alat tulis, buku nota. Okey, latihan tu nampak saja jawapan ni nanti tolong salin Okey, ni dia. So, jihad dalam Islam, skema jawapan. Okey, soalan dia tanya kan, apakah amalan yang disukai Allah dalam hadis yang Rasulullah sebut? So, awak ambil balik kepala soalan. Ambil balik ni kepala soalan, awak mula dari sini Amalan disukai Allah yang disebut oleh Rasulullah dalam hadis. So, sebut 3. Semualah 3. Okey, ni solat di awal waktu, berbuat baik kepada ibu bapa, berjihad di jalan Allah. Ada dalam teks hadis kan? Yang mana? Teks hadis yang mana? Yang kita bincang tu Pertama apa? As-salatu ala waqtiha Hadis amalan yang dicintai Allah yang Rasulullah sebut dalam hadis. Yang kedua, birrul walidaini. Apa maksud birru?
berbuat baik. Ya, kalau apa maksud abror? Abror maksudnya orang-orang yang berbuat kebaikan. So birrul walidain ini maksudnya berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian amalan yang ketiga yang Rasulullah sebut dalam hadis yang ni. Al-jihad fi sabilillah. So, tiga amalan yang Allah cintai, Nabi sebut dalam hadis ni ialah pertama, solat di awal waktu, berbuat baik kepada ibu bapa dan berjihad di jalan Allah. Saya harap kamu tak lari daripada tiga amalan tu semasa membincangkan tajuk ini. So, kamu dah tulis kat sini, kamu dapat 3 markah. Okey? Okey, kemudian soalan yang kedua. Pengertian jihad dari sudut istilah. Menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. Ada kat mana? Ada kat nota. Kat mana? Kat subtajuk yang keberapa? Ni subtajuk B. Okey. Pengertian jihad. Dari sudut bahasa, dari sudut istilah. Soalan tanya apa tadi? Soalan tanya dari sudut istilah. So ambil yang ni. Okey, ada 2 point ya. Menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki. Kedua, untuk menegakkan agama Islam dan mempertahankannya. So jawapan ni ambil masuk dalam soalan tadi. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Tuliskan P pada contoh jihad yang menunjukkan keutamaan fardu ain. So, contoh jihad kalau menunjukkan fardu ain, kalau menunjukkan fardu ain, awak kena tanda P. Dan Q pada contoh jihad yang menunjukkan keutamaan fardu kifayah. Jadi, kalau contoh itu tunjuk fardu kifayah, kamu kena tanda Q. Okey, tengok. Mari kita tengok dia punya situasi. Okey, tanah air diserang oleh tentera negara asing. Situasi yang kedua. Warga negara kafir menentang kerajaan dengan kelengkapan tentera. Ini contoh saja ni keadaan ni kalau berlaku. C. Menuntut ilmu perubatan untuk memenuhi tanggungjawab berkhidmat dalam sektor kesihatan. So, mana nak ambil jawapan? Ada dalam nota. Di manakah kedudukan nota? Okey, di sini pada tajuk keutamaan jihad. Okey, ni ambil nota yang ni. Okey, sekarang ni kita nak teliti situasi. Okey, nak teliti situasi. Okey, mari kita tengok keutamaan jihad kat sini. Okey. Okey, bila umat Islam ditindas atau diserang musuh, wajibun. Hukumnya wajib. Wajib dalam arti kata apa? Semua Muslim. Okey? Semua Muslim wajib. Okey, bila diserang. Okey? Bila semua Muslim, dia akan jadi fardu ain. Okey? Tapi kalau fardu kifayah adalah apabila keadaan aman dan yang terlibat hanya sebahagian. Okey? So macam mana nak ingat? Fardu kifayah bila keadaan aman dan yang terlibat hanya sebahagian. Sebahagian umat Islam sahaja. Okey? So saya ulang balik macam mana kita nak tentukan keutamaan jihad pada satu-satu contoh situasi. Okey. Kalau keadaan kita diserang, semua orang wajib terlibat. Jadi hukumnya fardu ain. Okey. Kalau keadaan kita aman, hanya yang sebahagian umat sahaja yang terlibat. Hukumnya jatuh jadi fardu kifayah. Okey? Faham tak ni? Faham ke? Assalamualaikum. Ada lagi Okey, kalau ada masalah bagi tahu. Okey, seterusnya. Jadi kita balik kat soalan tadi. So kita nak tengok situasi dia tadi. Okey, tanah air diserang oleh tentera negara asing. Keadaan aman ke keadaan diserang?
Kelas, responlah saya. Keadaan aman ke keadaan diserang? Diserang. Ya, kalau diserang dia jatuh? Dia jatuh? Dia jatuh apa? Fardu Fardu kifayah ke ain. fardu ain? Fardu ain. So jawapannya P. Begitu juga ni warga negara kafir menentang kerajaan dengan kelengkapan tentera. So aman ke diserang ni? Ha, jawablah. Aman ke diserang? Ya, diserang. Jadi hukumnya hukumnya Fardu ain. fardu ain. Terima kasih. Okey, seterusnya situasi C. Menuntut ilmu perubatan. Ha, ni keadaan apa ni? Kelas. Situasi C. Ni menuntut ilmu perubatan untuk memenuhi tanggungjawab beriman dia dalam sektor kesihatan. Keadaan aman ke keadaan diserang ni? Saya tahulah dah ada jawapan kat situ tapi saya nak respon juga. So, kalau aman dia jatuh? Dia jatuh? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi sebahagian saja yang wajib berjihad. Okey, tu soalan nombor 3 So jawapannya P, Q. Okey? A, P, B. Sorry, maaf. Situasi A jawapannya P, situasi B jawapannya P, situasi C jawapannya Q. Okey? Okey, saya harap dapat Okey, kemudian cara berjihad dalam menuntut ilmu. Tadi jenis-jenis jihad. Nampak ni, jihad ilmu, cara berjihad. Ambil jawapan ni. Ambil yang ni, transfer masuk dalam jawapan. Okey, ni masuk balik, ambil balik. Okey, kemudian pengajaran, 2 pengajaran yang dapat diambil daripada hadis. Masa kamu salin soalan tu, kamu jangan lupa kepala soalan tu kamu jangan tinggal perkataan 2 ni. Okey, 2 pengajaran yang dapat diambil daripada hadis. So ambil saja mana-mana 5 pengajaran tu. Mana-mana 2 kamu ambil dapat 2, dapat 4/4. Okey? Jawab dah soalan ni sebenarnya? Soalan ni dah jawab belum? Diam. Saya tanya ni. Tak jawab? Siapa jawab? Nak tanya tak? Siapa jawab tak? Ada tak yang jawab? Nak tanya sikit. Siapa nama? Adriana Batrisha jawab tak? Jawab dah. Jawab ya? Okey. Kalau jawab boleh tak saya nak minta awak snap jawapan awak? Saya nak tanda boleh? Boleh. Okey. Nanti lepas ni snap Snap hantar dekat saya. PM WhatsApp dekat saya. Nanti saya tanda. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6 ialah soalan kebat. Okey, di mana isi? Ni sekiranya anda seorang jutawan Apa maksud sekiranya? Bila tak soalan tanya sekiranya, apa maksudnya? Maksudnya awak kena bayangkanlah diri awak. Pertama awak kena bayangkan, lepas tu awak kena bagi pendapat awak. Awak nak buat apa kalau awak jadi dalam awak apa nak kata? Apa yang patut awak buat bila awak berada di tempat tu? Tempat apa? Tempat yang awak bayangkan tadi. Okey, ni soalan kebat ni sebab dia minta pendapat. Okey? Okey. Cuba tengok soalan dia. Sekiranya anda seorang jutawan, bagaimanakah bentuk jihad yang dapat anda lakukan? So, awak bayangkan diri awak seorang jutawan, awak nak jihad dari segi apa? Awak nak jihad ilmu ke? Ekonomi ke? Atau awak nak jihad angkatan tentera? Angkat senjata? Kan? Ikutlah. Terpulang awak lah. Awak bayangkan yang mana? Okey, ni contoh jawapan saya. So, mana kita nak cari isi? Macam mana nak bagi markah? 4 markah kat sini Saya nak cari isi, huraian lengkap, kesimpulan. Okey. So, mari kita tengok. Baca dulu.
saya akan menggunakan wang saya sebagai modal untuk membina perniagaan Muslim. Perniagaan ini akan menggunakan tenaga kerja Muslim sebagai sumber pendapatan kepada umat Islam. Kesimpulannya, saya mesti melaksanakan jihad dalam bentuk ekonomi sekiranya saya diberikan rezeki kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah mengasihi saya sebagai hamba-Nya. Okey, kat mana isi kat sini? Kat mana isi kat sini? Saya akan menggunakan wang saya sebagai modal. Isi. Okey? Isi. Okey, kat mana huraian? Huraian dia yang ni. Untuk. Bila nampak perkataan kabus, masih ingat lagi? Saya dah terang belum kabus? Apa maksud kabus? Bila kita sambung isi dengan huraian dengan perkataan-perkataan ini. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. So, dekat sini dia guna kabus apa? Dia guna kabus untuk. Untuk apa? Untuk membina perniagaan Muslim. Nampak? Saya akan menggunakan wang saya sebagai modal. Saya akan menggunakan wang saya sebagai modal isi untuk membina perniagaan Muslim. Huraian. Okey, mana huraian lengkap? Mana huraian lengkap? Huraian lengkap ialah penerangan lanjut kepada huraian. Okey, so perniagaan Muslim ni untuk apa? Perniagaan ini akan menggunakan tenaga kerja Muslim sebagai sumber pendapatan kepada umat Islam. Bila seorang jutawan membuka perniagaan, sebenarnya dia telah membuka ruang pekerjaan untuk orang lain cari rezeki. Itulah jihadnya. Itulah pahalanya, pahala dia apabila dia menyediakan sumber pendapatan kepada umat Islam. So ini adalah huraian lengkap. Perniagaan ini akan menggunakan tenaga kerja Muslim sebagai sumber pendapatan kepada umat Islam adalah huraian lengkap. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kesimpulan. Okey, kesimpulannya kita terus mula saja. Kesimpulannya, bila ada sebut kesimpulannya, dia terus jadi kesimpulan. Okey? Okey. Kesimpulannya, saya mesti melaksanakan jihad dalam bentuk ekonomi. So, awak explain kan? Bagaimanakah bentuk jihad yang dapat anda lakukan? Bentuk jihad ekonomi. Ya? Lepas tu elaborate lah sikit. Sekiranya saya diberikan rezeki kekayaan oleh Allah supaya Allah sayang saya. Ya? Sebab apa? Sebab jihad adalah amalan yang dicintai Allah. Kenapa kita nak berjihad? Kita nak Allah cintakan kita. Itulah kesimpulannya. Okey, jadinya saya nak tunjuk kat sini cara kamu nak draft isi, kamu buat macam ni dulu. Ni masa dalam peperiksaan tak boleh jawab bentuk ni. Dalam peperiksaan jangan jawab bentuk ni. Kena jawab bentuk ni. Ya kelas? Okay, yang ini untuk apa? Untuk awak reka draft. Tak payah buat cantik-cantik lah. Buat je kotak. Garis saja, lakar je. Lepas tu awak draft jawapan awak kat sini. Okay. Sekiranya saya seorang jutawan, apa yang saya nak buat? Isi apa? Saya akan menggunakan wang saya sebagai modal. Huraian apa? Untuk membina perniagaan Muslim. Guna kabus untuk kat sini. Okay. Kemudian huraian lengkap, perniagaan ini akan menggunakan tenaga kerja Muslim sebagai sumber pendapatan kepada umat. Kesimpulannya, saya mesti melaksanakan jihad dalam bentuk ekonomi sekiranya saya diberikan rezeki kekayaan oleh Allah. Supaya Allah mengasihi saya sebagai hamba-Nya. Draft dulu isi bentuk macam ni, maka awak akan mudah nak menjawab soalan kebat. Bila dah draft macam ni, awak transferlah bentuk perenggan macam ni. Boleh kelas? Boleh kelas? Boleh. Boleh ya? Okey, saya dah habis dah untuk tajuk kita hari ni. Tapi saya nak review balik link yang saya share hari tu kan. Okey, yang ni Sekejap Okey, ambil masa sekejap. Sebabnya saya perhati yang
saya tak ada yang dapat markah penuh. Kenapa entah tak tahulah. Sebab tak baca dulu ke? Sebab apa sebenarnya? Ini satu. Lambat sikit. Sorry tau. Okay. Presenting yang ni. Saya nak share tab yang lain. Okay. Sekarang kita share latihan jihad dalam Islam. Keluar dah? Dah keluar kat skrin masing-masing belum? Kadang-kadang dekat skrin kita dah keluar, dekat skrin audience tak keluar. Keluar dah. Keluar tak? Belum. Keluar Dia dah. dah. Keluar dah tu maksudnya Azhari punya line okey tu. Laju. Okey. Jom kita tengok Dah tengok dah. Saya tahu ramai yang jawab soalan ni, tapi kenapa tak dapat markah penuh jawapan ni untuk padankan Okey, kita bincang kat sini Kita nak terjemahan yang ni. An Abdullah ibni Mas'ud qala. Yang mana terjemahan dia? Abdullah ibnu Mas'ud ni patutnya carilah nama Abdullah ibnu Mas'ud kan. Yang ni lah. Daripada Abdullah bin Mas'ud beliau berkata. Yang ni lah jawapan dia sekejap Kita zoom sikit. Kecil sikit. Okey, nampak sikit kan? Okey. So, an Abdullah ibnu Mas'ud qala. So, ada Abdullah ibnu Mas'ud sini kan? So, patutnya kita carilah mana yang ada perkataan Abdullah ibnu Mas'ud ni. Daripada Abdullah ibnu Mas'ud beliau berkata. So, yang ni jawapan dia. Gitu. Okey? Kemudian, Sa'altun Nabi ayyul amali ahabbu ilallah. Sa'altun Nabi, aku bertanya. Amalan mana yang dicintai Allah? Ahabbu. Dicintai. Sa'altu, aku bertanya. So, mana? Mana terjemahan dia? Yang mana terjemahan dia? Kelas. Yang mana terjemahan dia? Bacalah kat skrin yang saya share ni. Kelas. Yang mana terjemahan dia? Yang ni Aku bertanya kepada Rasulullah ni. Sa'altun Nabi ni maksudnya aku bertanya kepada Rasulullah. Ayyul amal. Amalan yang mana? Ahabbu. Yang paling dicintai Allah. Ilallah. Yang ni jawapan dia. Okey. Qala as-salatu ala waqtiha. Solat waktu tepat. Solat tepat pada waktu. Yang ni jawapan dia. Lepas tu qala summa ayu. Summa ayu ni soalan dia. Lepas tu aku bertanya lagi. Yang mana lagi? Lepas solat di awal waktu, yang mana lagi? Yang mana lagi? Yang ni. Aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi? Ni. Yang ni. Separas dia je. Ni pun sama. Saya saja tanya 2 kali. Qala summa ayu. Tapi saya letak jawapan kat sini. Aku bertanya lagi. Kemudian apa lagi? So jawapannya dekat situ je. Ya? Okey. Seterusnya. Qala birrul walidaini. Berbuat baik kepada ibu bapa. Yang mana? Yang ni. So, padankan. Kemudian, qala al-jihadu fi sabilillah. Yang mana lagi yang tinggal yang kita belum jawab? Yang ini. Dia menjawab, berjihad di jalan Allah. So, tanda sini. Dah tanda finish. Lepas tu, check my answer. Tengok dapat berapa? 10. Ramai yang hantar kat saya dapat 4 per 10. Saya tak tahulah apa masalah. Lepas tu, tak ada siapa tanya. Ustazah, kenapa saya dapat 4 je? Tak ada yang tanya pun. Pelik betul saya. Okey? Okey, kita pergi pula soalan lain pula. Okey, soalan lain ni saya rasa tak ada masalah lah kan? Okey, kita pergi tadi. Sorry. Saya share lagi sekali. Soalan. Latihan jihad, jenis-jenis jihad. Okey, yang ni Okey, ni. So, yang ni masukkan dalam kategori dia. Ni contoh jihad, masukkan dalam kategori.
Okey, mematuhi peraturan sekolah untuk kecemerlangan disiplin. Jenis apa? Jihad pendidikan ke, jihad amal ma'ruf ke, jihad teknologi? Untuk kecemerlangan disiplin. Untuk kecemerlangan disiplin. Jihad apa? Kelas. Ya Allah. Dah jawab kan ni? Jihad pendidikan lah. Ekonomi apanya? Mematuhi peraturan sekolah kau meniaga ke? Kelakarlah sehari ni. Okey. Seterusnya, mencipta alat inovasi penunjuk arah kiblat. So, alat inovasi kita refer pada teknologi lah. Okey. Okey, saya tak tahu apa masalah. Kenapa yang tak hantar tu sekian lah. Apa tu yang salah tu? Kita boleh tentukan tu. Kita fikir dulu Okey, kemudian. Contohnya, mengajak rakan menyiapkan kerja sekolah secara berkumpulan. Kerja sekolah. Jihad Kerja sekolah pendidikan. mestilah pendidikan, betul. Lepas tu, mengkaji penghasilan vaksin halal untuk menghalang salah, typing ada kat sini. Untuk menghalang penyakit berjangkit. Jihad apa? Penghasilan vaksin. Teknologi lah sayang. Takkan amar ma'ruf nahi mungkar. Okey, amar ma'ruf nahi mungkar. Jihad amar ma'ruf nahi mungkar ni jihad apa? Jihad mengajak kepada kebaikan. Amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar, jihad mencegah perkara-perkara buruk. So, berusaha bersungguh-sungguh menyiapkan kerja sekolah. Sorry. Saya dah tertukar kat sini. Sorry. Mengajak rakan menyiapkan kerja sekolah secara berkumpulan. Ni apa? Menyeru perkara kebaikan yang ni So, mengajak rakan menyiapkan kerja sekolah secara berkumpulan adalah jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi berusaha bersungguh-sungguh menyiapkan kerja sekolah ialah jihad pendidikan. Okey. Kemudian, apa lagi? Menegur rakan kelas yang ponteng sekolah supaya berubah hadir ke sekolah. So, ini mencegah kemungkaran. Dia ada nahi mungkar di sini. So, dia masukkan dalam ni. Okey. Mengajak rakan menyiapkan kerja sekolah secara berkumpulan ialah mengajak perkara kebaikan. So, dia amar makruf. Menegur rakan kelas yang ponteng sekolah, mencegah keburukan. Mencegah keburukan dalam kategori nahi mungkar. So, inilah jawapannya Bila dah siap, tekan finish. Dapat jawapan 10/10. Jawab dah soalan ni hari tu sebenarnya? Kita nak jawab. Tapi kita salah tekan delete. Delete mana? Delete link. So, apa tak mesej saya, Ustazah, saya terdelete link. Boleh tak share semula? Benda boleh settle. Okey? Okey, lain kali jawab ya. Okey, jadi saya harap kamu dah tahu ini semua aktiviti yang kita dah belajar. Link tu ada dalam grup WhatsApp. Kat mana nak cari link? Tahu tak nak cari link grup WhatsApp kat mana? Nak saya share screen juga. Okey, kita tengok kejap grup WhatsApp kita Saya share screen sekejap sebelum kita tutup majlis Okey, yang ni saya stop presenting. Okey, kita share yang lain jap. Tunggu sekejap tau, jangan marah ya. Jangan kata saya lama lama Ustazah hari ni. Sorry lah. Okey, nampak tak ni saya share ni? Grup WhatsApp kita ni. Nampak tak? Nampak. Respon lah, nampak tak? Ni. Ni grup kita kan? Semua saya share kat sini. Yang kalau kamu follow, kamu takkan tertinggal apa-apa subtajuk. Kecuali hari ni kamu datang, besok kamu tak datang. Maksudnya hari ni kamu follow, besok kamu tak follow. Jadi subtajuk tu akan tertinggal lah. Okey, jadi nak cari link latihan tadi, cari balik kat sini. Yang terdelete tu saya tak dapat tolong lah ya. Awak kena PM saya minta saya share semula link ni. Ni, klik dekat link ni. Okay, media, dokumen, link. Klik dekat link. Jadi apa saja link yang saya share semua dalam ni. Nampak ni? Okay, ini link jenis-jenis jihad. Ini link maksud hadis. Okay, saya tak tahu awak refer ke tidak.
Nota saya tu awak baca tak betul-betul? Baca macam mana? Saya stop sharing. Saya tunjuk lagi sekali. Window. Okay, saya tunjuk bahan tadi. Okay. Saya tak tahu awak baca betul-betul ke tidak. Sekejap Dia lambat nak appear tu. Dia ambil masa lah line ni. Lambatnya, tunggu kejap ya. Okay. Okay, ni tak ada apa. Okay ni. Saya tulis dah kat sini tau. Bacaan teks hadis. Ya. Saya tulis dah kat sini. Audio bacaan teks rujuk buku teks muka surat 63 dan rujuk YouTube tadi. YouTube yang saya pamer tadi. Ada dalam link. Cari dalam link balik. Okay. Okay, seterusnya. Terjemahan teks hadis. Latihanliveworksheet.com. Yang saya tunjuk tadi. Okay, terjemahan teks hadis. So ni kita dah cover ni perkara nombor 1, nombor 2 ni. Saya tak tahu awak baca betul-betul ke tidak nota saya. Tapi saya state di sini supaya kita aware Kita dah sentuh semuanya. Okay kelas. Habis dah sesi kita pada hari ini. Kita dah selesai tajuk jihad dalam Islam. So lepas ni kita akan pergi pula kepada bidang akidah yang kita belum sentuh. Okay, ada apa-apa nak tanya sebelum kita habiskan? Tak ada. Tak ada. Okay, semua okey Ada apa? Kalau tertinggal apa-apa, tak faham nak cari kat mana, PM saya tanya elok-elok. Tapi tanya sopan-sopan lah ya. Jangan tanya ala-ala macam nak minta je kan. Macam nak suruh saya suap belaka. Tapi tanya sopan-sopan lah maksud saya. Okey. Sebelum saya tutup, kita akhiri majlis kita. Boleh akhir majlis Boleh Boleh. Okey, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey kelas. Kita